sorry. Okey, saya ulang balik. Kalau kes yang rational function ni, saya padam balik. Okey, untuk rational function, kita kena tengok kepada kuasa bagi X yang berada di denominator. Denominator mana? Penyebut penyebut di sini. Pengangka adalah di atas numerator. Walaupun di numerator kuasa paling besar adalah X kuasa 4, tapi kita follow pada kuasa X paling besar di penyebut denominator, iaitu which is di sini adalah X kuasa 4. Okey, adalah X kuasa 4. Inilah X kuasa 4 ni. Okey, X kuasa 4. Jadi kita bahagi semua dengan X kuasa 4. Okay. Limit X approach to positive infinity. Jadi bahagi semua dengan X kuasa 4 2X kuasa 4 tolak X kuasa 2 tambah 8X bahagi semua dengan X kuasa 4. X kuasa 4. Dan sini pun per negatif 5X kuasa 4 tambah 7X 7 sorry per X kuasa per X kuasa 4 juga. Okay. So kalau ikut logik di sini, kita still dapat soalan yang asal, betul tak? Kalau fikir logik di sini. Sebab apa? Sebab atas ada X kuasa 4, bawah pun ada X kuasa 4. Bila kita cancel out, dapat balik soalan asal ni. Kalau by logik kan? Okay. So sekarang ni ini pecahan. Atas pecahan, bawah pecahan. Jadi kita boleh asingkan dia, pecahan-pecahan tersebut. Kita asingkan dia, limit X approach to positive infinity. Sini 2X kuasa 4 per X kuasa 4. Tolak X kuasa 3 per X kuasa 4. Tambah 8X per X kuasa 4. Bahagi dengan negatif 5X kuasa 4 per X kuasa 4. Tambah 7 per X kuasa 4. Okey. Seterusnya apa? Seterusnya kita kena simplify lah. Iaitu di sini dia akan jadi apa di sini? Sini akan jadi 2X kuasa 4 bagi X kuasa 4 apa jadi? 2. 2 saja. So limit X approach to positive infinity. Jadi 2 saja. Kemudian di sini X kuasa 3 bahagi X kuasa 4 apa jadi? Indeks 1 per X. 1 per X. Indeks kan? Kemudian 8X bagi X kuasa 4 apa jadi? 8 per X kuasa 3. X kuasa 3. Okey, bahagi dengan 5X kuasa 4 bagi X kuasa 4 dia akan jadi negatif 5. Dan juga 7 per
X kuasa 4. Baik. Okay, kemudian basic tadi kan kita dah ajar. Basic of limit untuk X approach to positive infinity adalah apa? Adalah 1 bahagi dengan nombor yang sangat besar, dia akan jadi kosong. Betul tak? Di sini 1 per e positive infinity, nombor 1 bahagi nombor yang sangat besar, dia akan jadi kosong. Kosong Ini pun 1 bagi nombor yang sangat besar pun dah jadi kosong. Jadi 1 per nombor yang sangat besar, kuasakan lagi dengan 3, lagilah besar, betul tak? Jadi 8 bagi nombor yang lagi sangat besar akan jadi kosong lah. Akan jadi kosong, sini pun akan jadi kosong. Okey. Seterusnya, selesaikanlah. Selesaikan, nanti dia akan jadi berapa jawapannya? Negatif 2 per 5. Faham? Boleh tak kelas? Boleh doktor, boleh. Okey. Seterusnya, yang macam ni. So, lagi senang So, bagi dengan X ini X yang paling besar berada di denominator adalah ni X kuasa 1. Jadi, semua kena bagi dengan X kuasa 1. So, sini X per X, 3 per X, 5 per X, 2X per X. Jadi, jawapannya 1, sini kosong. Sini akan jadi kosong juga. 2X per X akan jadi negatif 2. So, jawapannya adalah negatif 1 per 2. Okay, bagaimana pula kalau ada cert di sini? Macam mana nak buat kalau ada cert? Okay, secara logiknya X kuasa 2 square root akan dapat X ni X kuasa 2 square root adalah X. Jadi sekarang kita kena tengok dekat penyebut. Penyebut ataupun denominator kuasa paling besar adalah X So semua kena bagi dengan X, betul tak? Semua kena bagi dengan X. Jadi limit X equals to positive infinity. Yang bawah ni adalah bahagi semua dengan X. Jadi 5 perlu bahagi dengan X. 2X pun kena bahagi dengan X. So yang di atas ada square root. Adakah kita bagi dengan X? Tak boleh. Sebab apa? Square root tu maksudnya rumah lah. Macam contohnya kalau kita pergi rumah orang tu, kita tak boleh suruh orang tu ikut cara kita. Betul tak? Kita kena ikut cara dia. Kan? Begitu juga dengan ni. Konsep square root ni maksudnya kuasa 2. So bila X masuk dalam square root, dia perlu bahagi dengan X kuasa 2. Kenapa bukan bagi dengan X? Kalau bahagi dengan X saja, kalau bahagi dengan X saja kan, bila bahagi dengan X saja, ni adalah square root ni. Kalau bagi square root ni kuasa berapa sebenarnya? Kuasa 1 per 2 kan? So X 1 per 2. Lepas tu awak just bagi dengan X saja. Nanti kuasanya 1 per 2 tak boleh sebab kuasanya adalah perlu bagi semua dengan kuasa X kuasa 1. Bukan kuasa 1 per 2. That's why kena bahagi dengan X kuasa 2 di dalam square root. Supaya X kuasa 2 square root balik, kita akan dapat X. Faham? Boleh Okay. Boleh. In case kalau bawah ni adalah X kuasa 2, so atas ni perlu bahagi dengan X kuasa 4. Sebab di dalam square root. Kalau ada square root lah. Kalau tak ada square root, bagi benda yang sama lah. So sini 3. X kuasa 2. Okay. Kemudian 6 ni pun kena benda yang sama jugalah sebab dia berada dalam square root, dia bagi dengan X kuasa 2. Okay. So jawapannya adalah limit X equals to positive infinity
3x square bagi x square dapat 3. Kemudian 6 tambah x square akan jadi kosong So sini akan jadi kosong. Ini akan jadi kosong. Ni pun akan jadi kosong. So sini kosong lah. Kosong. Jangan lupa square root. Kemudian 5/x kosong. Tolak 2. So the answer is square root 3 minus over 2. Okay. Boleh? Faham tak? Faham doktor. Okay. Saya bagi contoh kalau dua-dua square root. Contohnya macam mana? Contohnya macam ni lah. Kita ambil yang ni. Yang 4A ni. Cuba kita buat 4A ni. Okay. Kita buat 4A. Kemudian kita buat 4D pula. Okay. Macam mana nak buat ni? Square rootnya dua-dua ada square root. Jadi kalau dua-dua square root tu maksudnya punca kuasa 2. So kedua-duanya berkuasa 1/2. Betul tak? Bila square root punca kuasa 2 bermaksud kuasanya adalah kuasa 1/2. Let's say macam awak buat sini X punca. Actually dia sebenarnya adalah X kuasa 1/2. Betul tak? Kan? Betul. So atas punca kuasa 2, bawah pun punca kuasa 2. Jadi kuasanya sama. Jadi kalau kita ikut konsep algebra yang awak belajar dulu, kalau A kuasa 2, B kuasa 2, kuasanya sama. Bila kuasanya sama, sebenarnya awak boleh buat A per B kuasa 2. Begitu juga bila A tu kuasa apa-apalah. Macam kes ni kuasa 1/2. Bawah pun kuasa 1/2. Jadi sebenarnya kita boleh sekalikan. Kecuali lah kalau atas tu kuasa 3, bawah tu kuasa 5. Tak boleh lah awak sekalikan. Tapi ni sifatnya sama. Maksudnya kuasanya sama. Bila kuasa sama, awak boleh teruskan saja. Sekalikan saja rumahnya. Di limit X equals to positive infinity, awak sekalikan je semuanya. Okay. So sini 5x kuasa 4 tambah 3x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 7. Bahagi dengan 6x kuasa 3 tolak 3x tambah 11. Okey. Oleh kerana dia punya punca tu sama, kita tengok yang di dalam sajalah, tak payah tengok yang di luar. So bila tengok yang di dalam, kuasa mana, kuasa denominator mana? Mana berada di denominator di sini 6x kuasa 3 tolak 3x tambah 11. So kita tengok kuasanya paling besar berapa? Kuasa berapa? Kuasa 3. Kuasa 3. Kuasa 3. So bila kuasa 3 semua kena bagi dengan kuasa 3. Ni lagi soalan ni. Okey. Ni pun bagi kuasa 3. Kuasa 3. Atas pun bagi kuasa 3. Bagi kuasa 3. Bagi kuasa 3. Dan bagi kuasa 3. Okey. Jadi jawapannya, okey. So sini akan dapat limit
x approach to positive infinity. Okey, 5x kuasa, jangan lupa square root. 5x kuasa 4 bagi x kuasa 3 akan jadi 5x kuasa 2. mana kuasa 2? 5x kuasa 4 bagi x kuasa 3. 5x lah. 5x. Okey, ini akan jadi tambah 3, betul tak? Tambah 3. Tambah 3, kemudian kita terus je potong kat sini. 6x kuasa 2 bahagi x kuasa 3, dia akan jadi 6 per x, betul tak? 6 per x. 6 per x. Saya buat je lah. 6 per x. Okey, ini akan jadi kosong sebab 7 bahagi x kuasa 3, jadi 7 bagi nombor yang sangat besar akan jadi kosong. Kemudian ini pun akan jadi kosong juga. So, bahagi dengan 6, x kuasa 3 bagi x kuasa 3 akan jadi 6. 6. Dia akan jadi 3x bagi x kuasa 3 akan jadi 3 per X kuasa 2. 2. Okey, dan ni kosong. Kemudian kita boleh cancel out lagi. Ini akan jadi kosong. Ini pun akan jadi kosong. So, jawapannya adalah apa? 5x tambah 3 bahagi 6 kan? So, jawapannya adalah limit x approach to positive infinity 5x tambah 3 square root square root ni bawah lagi, square root bahagi 6. Okey, macam ni kan. So, masukkan x dia positive infinity. Jadi 5 darab dengan nombor yang sangat besar. Nombor yang sangat besar tu positif kan negatif? Positif kan? So, bila positif tak ada masalah. Tambah dengan 3, walaupun dia x dia kuasa ganjil ke genap ke, tak ada masalah. Dia memang akan jadi positive infinity. Maksudnya nombor yang sangat besar. Tambah lagi dengan 3, bahagi lagi dengan 6, punca lagi kita tak tahu positive infinity tu berapa nilainya. So, just jawapannya adalah positive infinity. Itu saja. Doktor nak tanya? Ha? Nak tanya? Apa? Nak tanya soalan. Tanya soalan apa dia? So apa-apa nilai yang bagi dengan X akan jadi kosong lah? Yes. When x approach to positive infinity. Dengan cara x ni approach to positive infinity. Apa-apa nilai bagi dengan x akan jadi kosong. Okay? Okay, terima kasih. Compare dengan x approach to point. Kalau compare kalau x approach to point, bukan kosong tau. Tadi saya dah tunjuk 2 case tersebut. Faham tak? Boleh Boleh. Okey. Okey, kita pergi pada D pula. Kita pergi pada D pula. Okey. Macam mana ni ya? Okey. Tapi apa ni? Okey, nampak tak saya punya ni? Nampak doktor, nampak. Tak, kenapa saya punya screen sharing ni is pause? Okey. Okey. Jadi sekarang ni sama juga. Limit x approach to positive infinity. Sebab square root dia dua-dua tu dua-dua square root. So kita sekalikan je rumah dia. 7x square tolak 2x tambah 3. Bahagi dengan 2x square
tolak 5x. Jadi kita tengok apa? Tengok kuasa yang berada di pembawah, di denominator. Denominator apa? X kuasa 2 ni lah. X kuasa 2, jadi semua kena bagi dengan X kuasa 2. X kuasa 2, bagi dengan X kuasa 2. Bagi dengan X kuasa 2. X kuasa 2. X kuasa 2. Okay, so jumpa macam mana? So kita boleh cancel out mana yang tak perlu. So macam ni 3 per X kuasa 2 boleh cancel out. Ya. Yeah. So dapat limit. Sebab apa? Cancel out sebab dia kosong kan? As opposed to positive infinity. Jadi di sini 7 X kuasa 2 bagi X kuasa 2 dapat 7. Tolak 2 per X over 2X kuasa 2 bagi X kuasa 2 akan dapat 2. Tolak 5 per X. Dan kita boleh cancel out lagi. Kenapa? Sebab 2 per nombor sangat besar habis. 5 per nombor sangat besar pun habis. So jawapannya adalah 7 per 2 square root. Jangan lupa. Okey. So cuba awak dapatkan ini. X approach to negative infinity. Macam mana? Bagaimana pula bila keadaan bila X approach to negative infinity? Negative infinity. Saya rasa kalau negative infinity untuk soalan ni okey lagi sebab kuasa paling besar adalah X kuasa 2. Betul tak? Betul. Dia genap, dia mesti positif. Yes. Tak ada masalah lagi. Cuba kita tengok soalan ini. Ada tak yang okey. Macam ni. Macam yang A ni. Macam yang A ni. Cuba awak tukar kepada soalan yang sama tapi cuba awak tukar X approach to negative infinity pula. Apa yang berlaku? Okey, begitu juga dengan yang C ni. Yang C ni cuba awak buat dapat jawapan. Kemudian awak buat pula bila X approach to negative infinity macam mana? Cuba buat tahu sebab benda-benda yang saya kena cuba-cuba ni awak buat tapi saya tak tunjuk. Maybe saya akan keluarkan dalam test ke dalam final ke. Ya. Sebab bila tukar sikit je kalau you all faham konsepnya, bila tukar sikit je you all boleh jawab. Tapi kalau you all hafal, saya just tukar negative infinity je. Kalau awak hafal memang awak tak boleh jawab. Cuba awak buat benda ni sampai siapkan semua. Dan awak cuba buat bila X approach to negative infinity. Apa dia punya result dia. Okay. So, kelas sampai sini saja. Dan jangan lupa nanti saya akan download video yang saya untuk factorization dengan conjugate tu. Saya akan downloadkan. So, tengok juga video tersebut ya. Boleh? Boleh. Okey, kalau daripada sini attendance ada 57 orang saja, 57 orang. Kenapa 57 orang? Kena siapa yang tak isi attendance lagi isi saya dah bagi dekat dalam WhatsApp Itu kelas sampai sini saja. Terima kasih Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.